Okey, Assalamualaikum Ustaz. Nama saya Rozita binti Abdullah. Nama ahli kumpulan yang lain ialah Nur Ifa Akilah binti Abu Ahad, Nur Fatih Ilani binti Abdul Aziz dan juga Nur Afika binti Jasni. Jadi untuk hari ini kita akan buat sedikit huraian lah tentang video yang kami lihat. Dari segi latar belakang, saya akan terangkan. Sebenarnya dekat dalam video tu tak ada pun menerangkan tentang dia tak sempat, beliau penceramah tu tak sempat untuk menerangkan biodata beliau sebab kesuntukan masa. Jadi saya ada buat pencarian sedikit lah kat internet. Jadi nama asal penceramah ialah Lim Joysun atau dikenali sebagai Bro Lim. Beliau adalah salah seorang mualaf berbangsa Cina yang sebelumnya menganuti ajaran Kristian dan juga Buddha. Dari segi pekerjaan, beliau adalah salah seorang pengerusi Persatuan Cina Muslim Malaysia Cawangan Melaka. Beliau berasal daripada Melaka. Dari segi pendidikan, beliau telah menuntut di institusi Trust Nigeria selama 12 tahun, manakala di Australia selama 4 tahun dalam Bible Student. Jadi untuk sumbangan beliau, apa yang beliau telah sumbangkan, beliau telah menubuhkan sebuah program ataupun kursus. Nama dia adalah Interactive Dakwah Training Center. Adalah salah sebuah NGO dakwah Islam yang mengenengahkan pelbagai ilmu tentang perbandingan agama. Macam tu, seronok kan? Jadi peserta yang telah ikuti kursus ataupun program ni akan dapat akan diketengahkanlah dengan ilmu-ilmu dakwah yang mensasarkan golongan bukan Islam melalui pembelajaran asas tentang keagamaan, kepercayaan yang ada di Malaysia. Jadi itu je untuk latar belakang penceramah. Jadi yang ni boleh tak terangkan tentang sebenarnya apa video penceramah ni, apa video mengenai penceramah, terangkan. Terima kasih Ta. Jadi saya akan menceritakan video ini mengenai tentang orang bukan Islam yang memfitnah Nabi Muhammad SAW. Mereka orang bukan Islam bukan saja menulis, malahan membuat satu cerita atau juga drama yang berkarakterkan animasi Nabi Muhammad SAW. Tetapi di dalam penceritaan tersebut mereka bukan menceritakan dalam keadaan yang baik, malahan memburuk-burukkan Nabi Muhammad. Di dalam video ini juga menyebut tentang tuduhan-tuduhan mereka yang tidak munasabah dan tidak masuk akal, dan mereka menuduhnya tanpa mengetahui sepenuhnya tentang kisah tersebut. Mereka juga seolah-olah menyalaherti tentang ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Antara tuduhan-tuduhan yang dilempahkan kepada Nabi Muhammad ialah beliau telah menipu para sahabatnya. Ianya berlaku apabila Allah telah menurunkan satu surah iaitu surah An-Nisa. Surah tersebut diturunkan kepada Nabi Muhammad tetapi ianya adalah untuk para umatnya. Mereka juga telah menuduh Nabi Muhammad seorang yang gila seks kerana mempunyai 9 isteri dalam satu masa yang sama. Selain itu juga, orang bukan Islam juga menyimpulkan Nabi mempunyai nafsu kepada kanak-kanak kerana ianya telah berkahwin dengan Aisyah semasa berumur 6 tahun. Penceramah juga memberi ulasan-ulasan dan bukti-bukti yang munasabah dan tentang tuduhan orang bukan Islam yang tidak masuk akal itu, dan mengatakan kita perlu berlawan dengan mereka yang menghina Nabi, tetapi jangan sehingga melanggar undang-undang. Sebaliknya melawanlah dengan memboikot barang-barang mereka. Penceramah juga memberi ayat-ayat Al-Quran yang dapat membuktikan bahawa tuduhan-tuduhan itu tidak masuk akal. Itu sahaja daripada saya. Apa pula pendapat Ipa? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ifa Akilah binti Abu Ahad. My ID number PDL191005. So, apa yang saya dapat dari penceramah ni, pertama tentang penyampaian dia tak lawak tapi dia serius, tapi dalam masa yang sama dia santai. Walaupun dia santai tapi dia sampai. Macam gitu. And then apa yang saya dapat, dia dapat menarik saya untuk berfikir pasal situasi zaman Nabi Muhammad SAW dahulu dan sekarang telah disalahfahami oleh orang-orang, terutamanya orang yang bukan Islam. So, bagaimana kita nak menjawab terhadap soalan yang diajukan oleh golongan yang bukan Islam
dalam masa yang sama kita tak beremosi. So kita jawab dengan tenang. Kita kena carilah dia punya titik persamaan dia, ataupun cari sesuatu yang dapat mendekatkan diri kita dengan mereka. Dengan menjawab soalan mereka tu dengan tak emosi, dengan tenang, tapi dia orang lebih faham apabila kita menerangkannya. Dan apa yang saya dapat ialah ilmu tu sangat penting. Sebab sekiranya kita menyampaikan tu perkara yang tak sahih and then dia percaya, so secara tak langsung apa yang difahaminya tu dia akan bawa sampai bila dalam masa yang sama dia akan sampaikan juga kepada orang lain. Tapi benda tu tak betul. So ilmu tu sangat penting untuk bekalan kita pada zaman ni dan bawa ke depan untuk kita boleh menjawab soalan-soalan dari orang yang bukan Islam, orang Islam. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kepada Ifa Akila atas pertanyaan. Jadi tentang pengalaman, sebenarnya banyak berdasarkan video penceramah yang banyak pengalaman yang telah dikongsikan oleh penceramah. Antaranya ialah ketika beliau telah didatangi seorang missionary yang beragama Kristian dan telah menuduh Nabi Muhammad SAW gila seks. Jadi penceramah kita Bro Lim ni telah menanyakan kepada missionary tersebut, kenapa cakap macam tu? Kenapa fitnah macam tu? Lepas tu missionary bagi tahu sebab Nabi Muhammad SAW ketika dulu ada 9 orang isteri. Lepas tu penceramah ada bagi tahu kalau betul fitnah tersebut tentang gila seks, berikan tanda, berikan simptom-simptom orang yang gila seks ni. Dan missionary tu tak dapat jawab. Selain itu juga Bro Lim ni ada bagi tahu tentang kisah Nabi Daud alaihi salam yang mempunyai 99 orang isteri. Kenapa tak ada tuduhan macam tu? Selain itu juga Bro Lim ni ada bagi tahu missionary tu tentang kisah Nabi Sulaiman alaihi salam yang famous. Nabi ni famous, Nabi ni famous dalam agama Yahudi, Kristian dan juga Islam, iaitu Nabi Sulaiman lah. Nabi Sulaiman ni mempunyai 700 orang isteri dan juga 300 gundik. Kenapa tak ada tuduhan macam tu? Jadi itulah adalah salah satu pengalaman penceramah kita yang mana beliau telah didatangi seorang missionary yang telah memberi fitnah kepada Nabi Muhammad SAW dan beliau telah menjawablah pertanyaan tersebut. Okey, seterusnya saya nak bagi tahu untuk pengetahuan semua, dekat dalam video tu sebenarnya banyak perumpamaan yang menarik yang telah digunakan oleh penceramah. Antaranya perumpamaan yang telah saya rasa macam menarik lah, iaitu dulu lain sekarang lain. Sebenarnya apa yang dimaksudkan oleh penceramah dulu lain sekarang lain? Sebenarnya perumpamaan ini bermaksud masyarakat dulu tiada undang-undang negara. Jadi soal perkahwinan semuanya bergantung pada keputusan mak ayah, bukannya kerajaan. Tapi kalau sekarang kerajaan dah tetapkan usia berapa boleh kahwin, usia 18 tahun ke atas baru boleh kahwin, kanak-kanak tak boleh kahwin. Jadi Bro Lim telah mengingatkan kita tentang kisah Nabi Muhammad SAW tentang Nabi Muhammad telah mengahwini Siti Aisyah radhiyallahu anhu ketika umur beliau 9 tahun. Ketika umur Siti Aisyah 9 tahun. Jadi bila nak dikaitkan dengan isu tuduhan, Nabi telah dituduh sebagai seorang pedofil ataupun pedofil kerana telah mengahwini kanak-kanak. Padahal perkahwinan baginda pada waktu itu dipersetujui ramai, termasuklah bukan sahaja oleh Abu Bakar iaitu ayah kepada Siti Aisyah, bahkan oleh seluruh penduduk Arab waktu itu, termasuklah musuh Nabi iaitu Abu Lahab sendiri. Jadi kalau nak kaitkan tuduhan jadi kalau orang sekarang nak tuduh Nabi Muhammad yang pedofil sebab kahwin pada kanak-kanak pada zaman dulu tu tak sepatutnya tak ada tuduhan macam tu, sebab undang-undang berbeza. Jadi faham kan apa yang dimaksudkan dengan perumpamaan yang digunakan oleh penceramah dulu lain sekarang lain. Jadi saya nak tanyalah Ifa sebenarnya boleh tak Ifa nak kongsikan kepada kita semua, ada tak benda macam
isu-isu ataupun perkara macam story-story, cerita-cerita yang menarik yang telah dibangkitkan oleh penceramah. Assalamualaikum, nama saya Nur Afika binti Jasni. Saya dari kelas DLM 6E. So, isi penting yang saya dapat dari penceramah yang berkait dengan masa kini ialah non-Muslim masih menuduh Nabi Muhammad SAW menipu para sahabat. Ia berlaku perkara ini kerana pada ketika dahulu Nabi mempunyai 9 isteri dan kemudian Allah menurunkan wahyu iaitu surah An-Nisa bahawa Allah perintah kaum Adam hanya boleh kahwin sehingga 4 sahaja. So, umat Islam sehingga hari kiamat hanya boleh kahwin 4 isteri dalam satu masa. Nabi berkata, jika isteri kamu lebih dari 4 maka ceraikanlah mereka. Dari situ tercetuslah salah faham bahawa Nabi Muhammad SAW menipu para sahabat. Hal ini kerana berpunca kerana Nabi Muhammad SAW mempunyai 9 isteri. Bagi mereka, Nabi Muhammad SAW kira macam tidak adil. So, jalan penyelesaiannya yang saya tahu dari penceramah tersebut, menurut syariat Allah kepada Nabi, Nabi tidak boleh ceraikan 9 isteri dan Nabi tidak boleh kahwin lagi. Tapi menurut syariat Allah kepada manusia pula, Allah bagi berkahwin dan bercerai tapi maksimum hanya 4 isteri. Okey. Isu kedua yang saya dapat dari penceramah tersebut ialah Nabi Muhammad SAW dipandang gila seks, iaitu sering bertukar wanita sebab beliau mempunyai 9 isteri. So, dari penceramah tersebut boleh soalan panas iaitu Nabi Muhammad SAW gila seks. Adakah dia ada simptom-simptom seorang gila seks? Maka tiada jawapan yang boleh diberi kepada penceramah tersebut. Maka penceramah tersebut mengatakan ia adalah satu fitnah. Beliau juga mengatakan Nabi Muhammad berusia 25 tahun berumah tangga. Ia berkahwin dengan isteri pertama. Nabi berkahwin 9 isteri secara sah dari mata Allah dan masyarakat. So, Nabi seorang yang monogami, iaitu mempunyai seorang isteri dalam masa 25 tahun sehingga ke 50 tahun hanya kepada seorang wanita iaitu Khadijah. Nabi juga bertanggungjawab ke atas isteri-isterinya. Serta Nabi didik isterinya Aisyah iaitu Hafizah, wanita yang menghafal Al-Quran serta separuh hadis dan meriwayatkan 2,200 hadis. Ia juga menjadi empat penasihat kepada Khalifah Rashidin. Ia mengajar atau berlatih tidak kurang 88 ulama. Ia juga pakar perubatan dan matematik. Maka adakah itu merasakan Nabi itu adalah seorang gila seks?